Jadi kita nak terima kasih dekat panel kita iaitu Kamarina Hashim dan juga Ash Nordin kerana sudi Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Seismik Seram Jam 12. Dan kali ni kita bawakan konsep baru, Aisyah. Betul. Kita bawa konsep camping sebab biasa kalau camping kan kita suka Setiap kali camping kita suka cerita-cerita seram. Betul. Dan kali ni Aisyah, kita bukan je berseorangan, betul? Betul. Kita ada Kamarina Hashim kat sini. Selalu cerita kat YouTube je, tapi hari ni nak cerita dekat studio kita malam ni. Kita bawa live untuk korang. Siapa yang kenal Kamarina Hashim, YouTuber, selalu cerita hantu kan? Sekali ni kita tengok dia cerita kat sini pula. Dan bukan tu je, Aisyah. Kita ada juga pandang tepi ni nampak macam kamar lagi. Jangan Sekali pandang. Belum seram, apa dah seram. Belum apa dah seram. Tapi saya bukan dia lah. Saya bukan dia. Saya kawan-kawan korang semualah. Okay. So ini dia Ash Nordin untuk saya. panel kita juga kali ni. Dan juga macam biasa untuk Seismik Seram Jam 12 kita akan bacakan cerita-cerita seram yang kita jumpa dekat internet. Dan juga kita nak kongsi pengalaman seram yang korang ataupun kawan-kawan korang sendiri Ingat balik pun dah seram dah. Pernah ke berlaku tu? Ada? Tak berlaku pada diri sendiri, tapi jiran sebelah ada. Sebelah kan ada. Dan untuk malam ni kita bawa tema apa ni, Aisyah? Malam ni kita bawakan tema Kisah Seismik Seram Jam 12 edisi Rumah Sewa. Rumah sewa Cakap rumah sewa Okey. Cerita yang first ni, cerita ni daripada Twitter, daripada Hidayah Syukri. Okey, tajuk dia nyaris diterkam makhluk bertinggi atas katil. Tinggi pula. Tajuk dia bertinggi Aku ni dari diploma memang stay college je. Tapi bila masuk degree, dia rasa macam tak best duduk college. Sebabnya kampus sunyi sangat. Standard tu. Standard lah. Plus kawan-kawan pun ramai duduk luar masa tu. Jadi aku decide nak join diorang stay rumah sewa lah. So yang ada aku, Nabila, Aziz, Amy, Anah dengan Umi. Kita orang sekelas. So senang lah nak pergi kelas sama-sama. And lokasi rumah diorang dekat dengan Taman Sri Tanjung. Okay, sebenarnya aku dah rasa macam something wrong je time Assalamualaikum kat rumah tu. Tapi aku buat dek je sebab fikir maybe kau tinggal lama aku kan. Tapi yang sedihnya, kipas ada satu je kat rumah tu. Dia kata Dongo ni terkenal dengan kepanasan. So malam tu aku cakap lah kat Aziz, panas gila kan rumah, ada atas katil ke? Lepas tu Aziz cakap lah, panas, tak apa, kita tidur bawah je lah. Lepas tu kita orang setuju nak tidur bawah. So masing-masing tarik lah tilam letak bawah. Kami bentang lah tilam ni selari atas bawah. By the way, dalam bilik tu ada 3 katil double decker. Jadi aku dengan si Aziz je lah decide untuk tidur bawah. And yang lain semua tidur atas katil macam biasa lah. So malam tu, aku rasa susah nak tidur. Maybe sebab tempat ni baru kot. Masa nak tidur tu, Aziz minta permission nak tutup lampu. Aku cakap okey je sebab aku pun memang suka tidur dalam gelap. Dan bila gelap tu, still rasa tak boleh tidur juga. Bila gelap, aku buka phone. Lepas dah bosan sangat godek phone, nak tutup lah sebab dah tengah malam kan. Time elok je nak alihkan phone tu dari muka, tiba-tiba aku nampak macam ada satu lembaga berambut kusut masai tengah duduk bertinggi atas katil nombor 3. Ataupun tu katil yang sepatutnya dia tidur. Ada sebab kot kenapa dia tidur bawah tadi tadi nak lah. tarik katil jemput tilam tu. Posisi dia macam nak menerkam ke atas aku. Aku ingat kepala dia bergerak ke kiri kanan sambil ketap gigi. Aku ketap gigi pula sekarang ni. Muka dia sumpah buruk gila. Serius weh, first time aku tengok benda muka buruk macam tu. Astaghfirullahalazim. Memang masa tu terdiam je lah. Lepas tu aku dah takut nak tengok Aziz. Aku pejamkan mata sambil dalam hati sebut Allah tu je yang termampu bibir sebut. Lepas tu aku buka mata balik, benda tu ada lelaki weh. Aku pun terus pusing badan, hadap kat dinding. Bila kau nak pusing hadap ke bawah katil, aku boleh bayangkan bawah katil terkosong. Kalau tiba-tiba ada seekor lagi sebelah aku, macam mana? Ya dah. Selalu macam tu. Dia selalu dalam fikiran, kita dah fikir ada mesti ada benda ni kan.
So aku duduk atas silam tu. Lepas tu aku ambil selimut. Lepas tu kibas-kibas silam dan baca la haula wala quwwata illa billahil azim. Lepas tu tiba-tiba Aziz tanya, "Kenapa Yaya?" Aku cakap, "Tak ada apa, semut kau ni macam gatal je. Tipu sunat lah, tak nak diorang takut kan. Kang tak pasal-pasal kecoh." Aku pun terus baca ayat kursi 3 kul sebab niat nak pagar bilik tu. Silap aku masa masuk tadi patutnya aku baca siap-siap. Lepas settle semua tu baru aku pandang balik tengok alhamdulillah meletak dia dah. Memang dia macam like setiap kali kita masuk bilik yang baru kita nak duduk kita kena baca Al-Fatihah semua ayat kursi 3 kul. Macam Aisyah lah. Aisyah pernah ke ada? Macam Aisyah jiran sebelah tu, jiran sebelah Aisyah, dia sekarang baru rumah sewa lah. Tapi alhamdulillah lah sekarang tak ada apa-apa kes. Tapi sebelum rumah jiran Aisyah tu jadi rumah sewa, memang kita duduk sebelah jiran kan, macam bunyi dengar. Biasa standard lah kan, bunyi dengan kursi yang benda semua kan. Tapi baru bergerak rumah teres. So macam like rasa kadang-kadang like dalam seminggu tu 3-4 kali juga ada mendengar bunyi ketuk-ketuk paku kan, which is standard lah. Bunyi guli ke kadang-kadang kan? Guli, yes. Kalau rumah kondo biasa lah, dengan rumah teres dia ketuk paku kan. Tapi like one rare occasion ni, tengok TV tau. Kan ada tangga kan kat rumah. So usually kalau orang naik tangga lebih banyak anak tangga kan. So of course tangga tak akan like continuously tau. Ni tangga tu, ni like exactly pukul 11.30, 12 malam kan. Dia tangga tu bunyi 4 step je. Like 1, 2, 3, 4, stop. Dah tak ada bunyi Tak ada bunyi. Dia macam like, okay, imagine tangga banyak anak tengah kan. Okay, my imagination is like, bayang kaki dia panjang. 1, 2, 3, naik panjang macam tu. Tapi memang ada bunyi. Memang ada bunyi tangga yang naik. 1, 2. Memang bunyi tangga anak tangga naik. So setiap kali bunyi tu kan, okay, it's time Aisyah untuk tidur. Masa tu sekolah tau. Time tu berapa tu? Masa tu dalam upper form lah, form 4, form 5. So kalau dengar bunyi macam tu kan, so like, okay, tak payah nak stay up sangat lah nak belajar. Memang cerita dia bunyi macam tu adalah cue to call untuk tidur. Tidur je, Aisyah tidur je. Tapi masa kejadian tu berlaku, jiran sebelah tu ada ke? Kita pernah tanya jiran sebelah. Korang ada ketuk-ketuk paku malam kan? Tak ada. Tapi memang ikut kan, memang keluarga dia orang ada banyak perkara-perkara mistik lah. Kadang-kadang kunci kereta rumah dia orang, kunci kereta dia orang ada kat dalam pasu yang rupanya sekecil-kecil alam tu. Dia kena pecahkan pasu untuk cari kunci kereta tak ada kan. Ada orang sorokkan. Oh my god. Ada benda. So ni kawan dengar kalau barang-barang selalu hilang dalam rumah, maksudnya memang tu salah satu petanda ada jin dalam rumah tu. Kalau barang selalu dialih-alihkan. Okay, cerita kedua ni kita kredit kepada Fiction Chasha dan tajuk dia Kena Bisik Waktu Tidur. Assalamualaikum, aku Ina, 23 tahun. Aku nak cerita pengalaman seram yang aku alami sendiri. Kisah ni berlaku masa aku melanjutkan pengajian dekat IPTA lah di Pantai Timur. Ketika tu aku baru je semester 5. Jadi aku buat keputusan lah untuk sewa sebuah rumah dekat je dengan kampus aku. Memandangkan aku ni lebih selesa tidur seorang, aku pun sewa bilik je lah. Lagi pun harga bilik ni lagi murah daripada kita sewa satu rumah. And plus pula aku pun dapat kawasan tu pun memang sangat dekat dengan kampus aku. Nak dijadikan cerita, gangguan misteri tu bermula masa aku akhir je semester 5. Waktu tu aku baru je habis exam. Biasalah, badan penat sebab kita study kan overnight. Jadi aku pun nak tidur awal lah. So masa aku tidur awal tu dalam pukul 3 macam tu lah kot. Aku rasa macam aku mimpi aku tidur dekat rumah kakak aku. Lepas tu macam ada suara, seorang perempuan ni panggil nama aku. Dia suruh aku bangun. Bunyi dia macam ni. Ina, bangun. Lepas tu suara tu macam makin lama makin jelas. Macam makin lama benda tu makin dekat dengan telinga aku. Aku pun terus dah macam, uish, siapa pula panggil? Bukan aku tidur rumah aku ni, aku seorang je kan bilik ni kan. Aku pun memang dah bunyi tu seram sangat, aku memang tak buka mata lah time tu. Daripada otak aku dah terus ligat dah fikir, siapa pula bunyi suara ni kan.
aku pun cubalah fikir positif. Mimpi kot. Jadi masa aku dah malas sangat nak fikir, aku cubalah sambung tidur balik macam biasa. Tiba-tiba bunyi suara tadi datang balik. Kali ni dia datang dari arah belakang aku. So aku tidur mengiring di arah belakang. Maksudnya datang dari belakang. Bunyi suara sama juga. Hina, bangun. Dia suruh bangun. Takut pula belakang ni kosong. So jantung aku memang masa tu dah duk-dap dah. Aku dah tak boleh nak fikir panjang dah. Baca pun, ayat pun dah berterabur dalam hati kan. Apa yang aku rasa aku boleh baca, aku baca. Sebab masa tu bayangkan bilik tu memang gelap. Yang amat gelap sebab aku memang suka tidur dalam gelap. And then tiba-tiba pula ada pula suara perempuan time tu. Memang aku time tu juga aku memang dapat rasa. Sebab masa tu aku tidur keadaan mengiring ke kanan. Jadi masa aku tidur mengiring tu, aku boleh rasa belah katil aku yang belah kiri ni kosong. Tiba-tiba rasa berat. Sudah. Astaghfirullahalazim. Dia rasa berat macam orang nak naik atas katil. Macam ada orang naik katil ni. Macam orang nak panjat duduk atas katil tu. Macam kita boleh rasa macam tu. Jadi masa tu aku dah fikir, uish, dia naik katil pula. Aku dah, dalam hati aku macam, Allah, tolonglah jangan jadi apa-apa dekat aku ke apa kan. Aku memang continue je baca je ayat 3 kul. Apa-apa ayat yang aku ingat lah dalam ni kan. Lepas tu, masa aku dah keep on baca tu, boleh pula suara tu tadi. Dia suruh aku tidur. Dia kata, Nina, tidur. Sambil tangan dia sentuh siku aku. Aku boleh rasa tangan dia tu sentuh sebab tangan dia menggerutu tau. Tangan dia menggerutu. Aku cubalah nak tolak siku aku tu. Lagi aku rasa memang berat sebelah aku. Aku memang time tu, aku tengah mengucap je lah, ya Allah tolonglah aku. Aku memang dah seorang time ni kan. Aku harap benda ni pergi je daripada katil aku ni kan. Aku keep on baca selawat, baca ayat kursi sampailah habis. And then dalam a few minute macam tu, aku dah dapat rasa macam katil aku tadi tu dah mula macam ringan. So macam benda tu dah tiba-tiba macam ringan. And then bahang tadi tu, sebab masa dia duduk sebelah tu macam aku rasa bahang sikit. Macam bilik tu macam rasa panas lah. And then bila aku dah start rasa macam dah yakin lah mungkin benda ni dah pergi, aku pun buka lah mata. Terus aku capai lampu, terus keluarlah dari bilik tu kan. Aku baca je ayat kursi. And then aku ambil phone, aku terus hantar mesej dekat kakak aku. Cakap, weh, tolong ambil aku sekarang. Aku tak berani nak duduk rumah ni seorang-seorang kan. So masa aku tunggu kakak aku dekat dapur tu, aku pasanglah buka ayat kursi dekat telefon. Keep on dah buka tu, and then kakak aku sampai je terus pergi rumah dia lah. Lepas je insiden tu aku terus pergi berubat lah. Aku macam bawa sebab tak nak benda tu ganggu lagi, jadi aku pergi berubat. Dan Alhamdulillah lepas je berubat tu, aku dah tak lagi diganggu lah dengan benda ni. Cuma aku kerap mimpi lah. Cuma mimpi tu biasalah, tapi bangun tu kita baca selawat semualah. Dan kira itulah kisah yang aku alami dekat rumah sewa di Pantai Timur. Dia tak mention kat situ, tapi dia suruh di Pantai Timur lah. Itu dia. Tapi yang basic tu scary. Pernah senior cerita yang dia basic tapi yang ni suka stay up lah. Dia basic tak nak tidur ke? Dia macam like tu standard lah tu. Dia macam like, okay, tak nak stay up. Stay up. Okay, kalau cerita pasal rumah sewa ni lah kan, adalah. So kita duduklah satu rumah sewa ni, and then masa tu kita orang keluarlah dengan kawan-kawan study group dekat MACD Section 2. Kita orang balik, kalau dalam pukul 2 memang parking, kalau 2 apartment memang penuh. Jadi kita orang macam Izzah cakap lah, sebab Izzah nak naik dulu. Izzah cakap lah, aku nak turun dulu lah kan, nanti korang nak cari parking jauh nun sana, aku malas nak jalan. Jadi suruhlah dia drop je kan Izzah dekat depan kita lobby lah, lobby tu. Dah drop tu nak naik tangga, bukan nak naik tangga, nak naik lift. Sebab kita orang duduk tingkat 4. So kita orang nak naik lift lah. And then masa nak naik lift tu macam biasa je, tengok lift buka, masuk okey je kan. Selalu kadang-kadang lift ni memang suka breakdown. Dia macam tiba-tiba tak function. Lepas tu kita, macam fikir tengok itu masuk-masuk, oh boleh. So kita zaman macam
Steady lah macam tu, memang tak fikir apa-apa pun. Tak fikir pun seram ke apa ke. So masa dah masuk dalam lift tu macam biasa, tengok-tengok tingkat 2 dia buka. Macam bila pula aku tingkat 4 ni kan. Lepas tu dia macam, oh janganlah nak main kan. Dah tu buka je. Tak ada tekan tak tekan memang, nombor 2 Izzah tekan memang Izzah seorang je sebab kita orang 3 orang tu. Dan dia orang sebab dia penakut, so dia nak teman lah member Izzah tu. Izzah keluar dulu macam memang time tu tak fikir pun seram apa. Memang nak keluar, nak naik atas dulu kan, dah ngantuk. So dah buka tu pintu lift tu terbuka tingkat 2. Lepas tu tutup lah. Dia dah tak boleh tutup. Dia macam stuck. Dia macam sudah takut dia macam apa hal lah kau start pula lah time-time ni kan. Macam dah tak tunggu apa lah, entahlah kan. Fikir macam rosak kan. Naiklah, nak naik tangga. Sebab lagi dah keluar juga sebab malas nak tunggu. Fikir lagi satu, aku takut belakang kau tutup, aku tak boleh keluar kan. So keluar terus sebab dia tangga tu depan tu lift tu depan tu terus tangga. Jadi naiklah tangga lagi 2 tingkat kan. So masa nak naik tangga tu, tangga 3, rumah apartmen ni jenis yang panjang tau. Kita masa naik tangga tu kita boleh nampak yang blok sana. So masa Izzah naik tingkat 3 tu, macam saja naik, kita macam toleh je ni kan. Dia tak tahulah kenapa nak jadikan cerita, tak tahulah. Memang ada benda tu, warna hitam tu. Dia duduk tenggek kat blok ujung tu. Okay. Facing Izzah? Tak, dia macam dia jauh, dia bukan dia tak dibentuk tau. Dia memang warna hitam, dia bertenggek dekat blok ujung sekali. Macam time tu macam, apa benda tu, dah pukul 2 ni macam, aku nampak apa ni, dah macam dalam hati mana tak sedap lah time tu kan. Macam, janganlah, aku jangan datang dekat ke apa. And then masa je dah macam, tak, terus lajulah kaki naik sampai nak naik tingkat 4 tu semua kan. Masa naik tingkat 4 tu tengok macam benda tu macam dah ke tepi pula. Macam bukan yang tempat tadi tu. Dia bukan dia turun, dia ke tepi. Dia macam ke tepi je. Dia macam dia dekat tangga tu tapi dia macam gerak sikit sampai je tu buka pintu apa semua. And then member yang sebab ada member kat dalam rumah kan. Lepas tu panggilan dia weh. Aku tak sedar hati ni kan. Tak apa, aku duduk dulu apa semua kan. And then masa berborak lah dengan dia sebab nak cool down apa semua. And then masa dah cool down tu dengar suara member sampai kan. Lepas tu Lalas tergerak hati nak tanya, korang naik tangga ke naik lift kan? Lepas tu dia cakap naik lift. Dia kata naik lift. Lepas tu macam kan lift rosak ke? Mana ada lift okey. Cakap serius lah, aku tadi turun sebab dia start kat tingkat 2. Cakap tak ada lagi tu okey naik lift tadi. Serius lah, aku tak tahu. Aku terstuck kat tingkat 2 tadi. Dia macam tak nak tutup. Macam tekan, dia macam bunyi macam yang lift start tu kan. Tu kan. Cakap kau okey tak? Okey, macam tak cerita lah benda tu kat dia kan. Esoknya tu bangun, tak tahu benda ni, tak tahu tau betul ke tak. Tapi kan dekat siku macam lebam tau. Bulat. Tak, lebam yang hitam tu macam. Tapi tak rasa sakit apa pun kan? Tak rasa sakit, tapi macam tak tahulah, dia macam ada siku lebam dengan dekat lutut lebam, macam tak jatuh lah macam tapi macam pernah juga tanya Cikgu Izzah lah, dia memang tahu benda-benda macam ni kan. So tanya ada sebab ke sebab Izzah nampak benda ni kan. Dia kata mungkin boleh jadi. Tapi lepas je benda tu Izzah memang seminggu Izzah ulang alik sebab tak berani nak duduk sewa. Orang kata lah, bukan saya kata kalau ada lebam yang tak sakit macam tu, orang kata hantu gigit. Tapi adalah dengan kaitan jin dengan lebam. Okey, cerita ni daripada Hanafiz Haris. Hanafiz Haris. Tajuk dia adalah misteri bunjut kuning. Okey. Masih terngiang-ngiang di fikiran ketika aku menyewa rumah di Seksyen 2 Shah Alam sekitar 6 tahun yang lalu. Shah Alam juga. Yes, Shah Alam juga Masa tu aku tinggal bersama 8 orang lagi housemate aku yang sama universiti. Tapi hakikatnya, tak ada seorang pun yang berani guna tandas kedua yang terletak dekat bahagian dapur. Dapur ke belakang. Untuk makluman, rumah kita orang ada 2 tandas. Satu yang kecil dan satu lagi besar lah of course. Lepas tu yang peliknya, tuan rumah awal-awal lagi dah warning kita orang, jangan guna tandas kecil tu, jangan. Sebab apa? Sebab sistem pipe kat situ ada masalah, katanya. Kata tuan rumah tu. Nak dijadikan cerita lagi, ada satu malam tu, aku dah tak tahan nak buang air. Tak tahan. Biasa kalau tak tahan buang air, kita macam ngilu-ngilu sikit macam tu kan. Tandas utama,
dah ada pula member guna pula time tu pula member nak guna tandas utama tu. Kita dah urgent. Dah urgent. Lepas tu apa lagi? Nak tak nak dah tak tahan. Dah desperate, kita masuk tandas yang tuan Kecil rumah tu. tak bagi tu. Tandas kecil tu. Tandas Yang kecil. tak boleh masuk tu. Yang tak boleh masuk tu. Tapi yang hairannya bila aku masuk, okey je pipe tu. Function je lah. Flush pun semua okey je. Aku pun fikir juga mungkin owner sengaja je lah tak bagi kita orang guna supaya tak adalah bil air naik melambung kot lah pula. Takut Macam bil tu. air pula. Kadang mungkin ada owner macam tu juga kan. Mungkinlah kita tahu, okey. Lepas je aku nak settlekan urusan aku dan nak keluar je dari bilik air tu, aku dah tergamam. Dia dah tergamam time tu. Dah, mana pula diorang semua ni? Jangan buat main. Aku cuak punya hal, aku panggil semua nama tapi tak ada seorang punya sahut. Masa tu memang tak payah cakap dah. Bulu roma memang dah sentiasa tegak lah dan seram sejuk sebagainya lah. Aku dah rasa macam kat dunia lain pula. Macam, kat mana aku ni? Tadi kat toilet. Sekarang dia tak tahu kat mana. Macam kat dunia lain. Lepas tu, sebabnya aku boleh dengar ada dengusan kuat dari dalam bilik air tadi itu. Aku pun apa lagi? Teruslah laungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar dan baca ayat kursi. Lepas habis bacaan, mata aku macam gelap seketika sampailah aku terdengar ada orang panggil nama aku. Remy. Okey tak tahu. Baru tahu nama dia Remy sebenarnya. Panjang kat ni kan. Okey, rupanya member aku jumpa yang aku dah terbaring dekat luar rumah sambil pegang ada satu bungkusan kuning. Bunjuk kuning tu tak? Bunjuk tadi tu. Yang tajuk dia. Bunjuk kuning tu. Terkejut aku dibuatnya. Bila masa pula aku pegang bunjuk kuning ni. Sebab insiden tu aku terus tanya tuan rumah. Barulah owner cerita hal sebenar. Rupanya tandas tu baru nak cerita. Rupanya tandas tu memang berpenghuni sejak dia beli rumah tu. Sebab tu dia tak bagi masuk dekat tandas yang kecil tu. Jadi bunjuk kuning tu ada diletakkan dekat belakang mangkuk tandas sebagai peninding lah sebenarnya. Katanya mungkin masa aku kat toilet tu dia ada terlanggar bunjuk kuning tu. Mungkin time nak flush. Tak nak flash terkena lah kan, tak tahu lah. Tu yang membuatkan benda tu terus mengacau aku sampaikan tak sedar dan apa yang apa yang terjadi dekat dia sampai dia dekat luar rumah terbaring tu. Itulah cerita dia. Sampai tak masalahnya kira owner tu saja tak nak cerita lah kan. Dia macam tak payahlah kau guna tapi ada sebab lah kenapa dia tak bagi. Okay, macam Ash sendirilah. Ya saya. Ash ada tak pengalaman seram? Saya pernah ada tapi saya tak pernah nampak. Okay, tapi saya ada satu cerita yang interesting lah sebab saya ada dua kampung, satu dekat Perak, satu dekat Kedah. Okay, so banyak pengalaman mistik yang jadi dekat saya dan juga family saya yang lain. Dekat Kedah lah. Sebab dengar cerita dekat depan rumah kampung kita orang tu, dengar cerita dia ada macam jaga atau bela lah macam tu. Okay. So time ni sebab zaman-zaman dulu kita orang selalu balik raya dekat sana jugalah. Balik raya kat sana, lepas tu kita akan tidur dekat ruang tamu. Dan macam biasalah ada kelambu lah apa semua kan. So ada satu malam tu, time tu dah tidur apa semua, tidur awal sebab kalau kampung line pun tak ada sangat apa semua, nak buat apa pun tak tahulah kan. So kita orang tidur awal, pukul 3 pagi saya terjaga. Tak tahu apa reason lah, lepas tu nak tidur balik susah. So pasanglah earphone dengan lagu apa semua. Okay, tak apalah, mungkin time tu mungkin nak terjagalah kan. Lepas tu the next 2 days pun sama juga, bangun pukul 3 pagi. Tepat pukul 3 pagi. Bukan tak ada 3-5 minit, 3-15, tak. Pukul 3 pagi tepat bangun. Memang tersedar? Memang tersedar. Macam tiba-tiba sedar, tak tahu, kenapa aku bangun time ni kan? Sampailah kita nak balik KL, kita orang pergi breakfast sama-sama dengan family tau. Aku pun buka cerita lah dekat family aku kan. Macam, kenapa every time pukul 3 bangun apa semua kan? Lepas tu, diorang my mama and my dad macam, tak tahu kenapa, biasa tu kot terjaga apa kan. Lepas tu, my brother, dia macam, sebenarnya adik dengar juga, adik terbangun juga pukul 3 pagi dan dengar ada lagu-lagu lama dekat atas. Tapi tak ada orang duduk tidur atas, tak ada orang langsung lah. Kosong kan? Kosong lah. Macam dengar lagu lama, dengar orang bercakap, apa semua macam, sebenarnya aku tak jadi adik aku macam lagi seram kan. Kalau macam setakat bangun macam tu je, macam tak ada apalah sangat kan. Mungkin kita macam curious kenapa.
Tapi dia pun tak beritahu. Dia tunggulah sampai macam aku buka cerita Baru dan dia cerita. Baru cerita. Macam serius lah apa semua kan. Lepas tu adik aku ni memang dia boleh nampak benda-benda macam tu. sense lah. Yes, benda-benda macam tu. So banyak kali ada nampak dekat asrama dia, nampak dia pergi toilet, lepas tu nampak orang basuh baju dari belakang, toleh, muka yang menakutkan lah. Dan macam-macam lagi lah. Itu one of the story yang seram yang aku pernah experience lah. Okay, kisah yang terakhir ni pun kredit kepada fiction Shasha dan tajuk dia Siapa Pula Dalam Bilik Tu Tadi. Okay, so aku nak share pengalaman aku sewaktu aku stay dekat apartmen dekat Shah Alam. Tahun 2011, blok yang hujung sekali paling dekat dengan Giant Shah Alam tingkat bawah je. Masa tu aku belajar dekat Poli guys, last sem dah. Mungkin untuk setengah orang cerita ni tak seram, tapi pada dia, pengalaman tu sampai bila-bila aku tak akan lupakan. Aku sewa bilik master dengan kawan aku. Dia bukan student, so diorang berdua je sewa kat bilik tu. Owner rumah sewa ni akak kerja government. Dia tinggal sekali lah. Tapi bilik medium. Owner yang cerita ni pun perempuan juga. Dan bilik kecil didiami oleh emak kepada owner tu. Tapi emak dia tu ada sakit lumpuh. Jadi memang diorang ni selalu akan nampak makcik ni duduk dekat atas kerusi roda. Jadi pada selalu pagi-pagi je akak owner tu dia mesti akan pergi kerja. Dan diorang yang student tu akan pergi ke kelas. Kalau petang je, diorang habis kelas, akak ni selalu dah ada dekat rumah tu dah. Dia bagi emak dia makan, emak dia yang sakit. Mak dia ni tak boleh bercakap sangat. Tutur perkataan dia memang tak jelas, akan orang bisu. Tapi kita boleh dengar dan faham sikit-sikit apa yang dia cakap. So nak dipendekkan cerita, ada satu hari ni, roommate aku tak ada kat rumah. Dia cuti balik rumah family dia sebab ada kenduri. Jadi masa tu, tinggallah aku seorang ditemani dengan akak owner dan mak dia yang sakit tu. So malam tu, aku terjaga dari tidur sebab nak terkencing. Aku pun bangunlah pergi bilik air dan masuk bilik balik nak sambung tidur. Tapi tak jadi. Sebab ngam-ngam aku baring nak lelap mata, aku dengar suara orang berborak. Dan suara tu macam suara orang tua. Tapi tak jelas perbualan dia. Jadi aku pun bangunlah balik dan buka pintu bilik nak confirmkan balik pendengaran aku tu. Suara orang berborak tu macam datang dari bilik makcik yang lumpuh tu. Jadi aku pelan-pelan pergi ke pintu bilik makcik tu, tekap telinga nak dengar betul-betul apa yang dia cakap. Dan dia memang suara tu daripada bilik makcik tu. Tapi bukan suara berborak. Dia macam memanggil anak dia. Macam manggil anak dia. Lepas tu, aku ketuk-ketuk bilik owner tu. Bangun-bangun kan. Lepas tu dia tengok akak tu tengah siap-siap nak keluar. So dia pun tanyalah, akak nak keluar ke? Sebab dah malam kan. Dia cakap, kenapa ni? Lepas tu dia macam, aku mana nak busy body dia kata. Sebab hal orang mana dia nak pergi memalam buta dah pukul 1 pagi. 1 pagi dah, okey. Lepas tu dia katalah dekat akak owner tu, tak, saya rasa mak akak panggil kot dalam bilik. Dengar macam suara mak akak panggil tadi. Lepas tu akak tu diam, pandang kat budak tu. Nana tu budak yang sewa ni kan. Mak akak baru meninggal. Suara siapa? Allahu Akbar. Mak akak baru meninggal tengah malam tadi dekat hospital. Hospital baru call akak ni bagi tahu. So punya akak tu tengah siap-siap pergi hospital. Tak ada siapa dalam bilik tu lah. Dia kata. Tergamam aku sekejap. Tapi aku yakin aku dengar suara makcik tu. Dan esok subuhnya rumah tu dipenuhi sedara mara arwah untuk upacara pengebumian. Dan makcik tu memang meninggal tengah malam tu. Dia nampak jenazah tu kan. Jadi suara siapa yang aku dengar malam tu kat dalam bilik tu memang tak terjawab sampai sekarang. Dan minggu pertama selepas arwah makcik tu meninggal, tengah malam je kalau aku terjaga atau lambat tidur, memang boleh dengar ada suara orang bercakap dalam bilik arwah. Dan roommate aku pun boleh dengar. Tapi kita orang tak pernah beritahu dekat owner tu, dekat akak tu. Selalunya kita orang pasal Yasin atau Ruqyah dan selubung dengan selimut sampai subuh. Boleh kata hampir tiap-tiap malam selama sebulan memang akan dengar bunyi dari bilik arwah tu. Bunyi katil lah, bunyi orang tua bercakap lah. Kerusi roda arwah pun still dalam bilik. Kadang-kadang kat luar bilik
owner akak tu dia tanya, siapa yang keluarkan kursi roda tu? Kita orang pun tak berani usik, siapa je nak keluarkan kan orang punya. Next month-nya ada orang baru masuk sewa bilik arwah dan kita orang next month tu juga pindah rumah. And dia tak beritahu tahan orang yang gitu. masuk, baru tak beritahu apa lah. Dia rasa kan macam tu. Kena kau pasal kursi roda tu memang tu scary lah. Siapa yang keluarkan kalau orang tu dah meninggal kan? Ya kan sampai situ je macam malam arwah tu kan. Tapi Dia continue dia rupanya. continuous. cari something kat makcik tu. Wallahualam. Macam Macam ada penjaga kan? Okay, cerita kamar sendiri. Okay, kamu ada juga cerita sendiri. Kalau macam tadi, cerita dekat apartmen Shah Alam. Tapi kisahnya bukan kamu sendiri yang alami lah. Kakak kamu sendiri dan dia ada dekat situasi tu. Dua orang kakak kamar. Okay, so ceritanya bukannya rumah tu yang bantu, tapi ada sesuatu yang singgah dekat rumah sewa tu pada waktu maghrib. Okay. So ceritanya ada seorang kakak ni, kamu panggil kakak sini lah sebab dia paling senior, paling tua dalam rumah sewa tu. So dia ni jenis yang suka rajin lah buka tingkap kat rumah tu. Macam pagi-pagi je dia dah buka tingkap sampai maghrib tu dia sendiri dah tutup. Cuma ada satu malam ni tengah azan maghrib tengah berkumandang, lepas tu dia lupa nak tutup tingkap. So tengah azan tu dia macam baru teringat tingkap so dia nak tutup. Tapi waktu dia nak tutup tu tiba-tiba ada satu angin macam ada orang hempas pintu tau. Macam tu. Saya macam tak ada apa pun angin je kan. Saya tutup. Tapi rupa-rupanya kat situ lah punca kenapa dia jadi lain selepas tu. Okay. So nak solat maghrib kan. Dah azan maghrib. So dia pun nak pergilah ambil wuduk. Ambil wuduk tiba-tiba dia macam cakap seorang-seorang tau dalam bilik air tu. Dia macam ambil. Ish, salah. Sambil bukanlah. Macam ngomel-ngomel lah. Dia lupa nak wuduk. Macam mana? Macam ambil muka, lepas tu tiba terus basuh kepala. Lepas tu tiba terus basuh kaki. Lepas tu dia macam menangis tau. Macam mana ni? Lepas tu adalah seorang roommate sedar macam kenapa akak tu cakap seorang kan? Dia pun tanya, Kak kenapa Kak? Ni dia marah. Macam tu. Dia tunjuk dekat depan dinding. pilih air tu lah. Pilih air tu. Macam kat depan tu dinding je. Lepas tu akak macam roommate kat situ macam Kak slow. Okey, baca ni Okey, baca ni macam tu kan. Basuh muka, basuh ni. Lepas tu dia dah macam tak ingat lah. Aku tak lupa. Aku dah tak boleh ambil wuduk. Macam tu. Lepas tu yang roommate ni dah seram kan. Dia tak tahu maghrib kan. So dia panggil lah kawan-kawan dia. Tengok akak ni aku dah macam lain macam kena je ni. Lepas tu roommate datang. And then diorang bawa lah akak tu dah slow lah. Ambil ni. Lepas tu bawa keluar. Lepas tu kakak Gama, kita panggil Ika. Dia tengah tidur. Dia tengah tidur waktu maghrib tu. Lepas tu tiba ada kakak Gama lagi seorang, macam dua orang kan. Lagi seorang tu kita panggil Ila. Dia ketuk. Kak, bangun lah kau seorang macam ni kat sini ni. Lepas tu dia macam mamai kan. Jangan kacau aku lah. Lepas tu Ila tu macam, kau pula ke yang kena? Lepas tu dia cakap, dia terus bangun macam, apa hal dah cuak yang muka kan. Keluar-keluar je, semua member-member roommate dia, housemate dia tu tengah bertelekung, buat bulatan, baca Yasin. Kejap. Okay, dekat tengah-tengah tu, akak yang kena rasuk. Beracau. Dia dah kena rasuk. Dia tengah berzikir, tapi pakai telekung kan. Macam pusing macam tu tau. Pasal aku dah, ni dah kenapa macam ajaran apa kan. Ni semua orang bertelekung macam Yasin semua. Lepas tu, dia pergi kat kakak kamu yang seorang tu macam, ni kenapa ni macam tu kan. Tapi kakak kamu yang Ila tu, kebetulan waktu tu dia macam baru nak berhijrah tau. So dia macam banyaklah solat baca Quran semua. So time tu dia seorang je yang betul-betul fokus baca Quran. Yang lain semua macam Yasin, pandang-pandang lah. tu. Lepas tu tiba-tiba orang tengah baca Yasin tu, akak tengah-tengah tu dia tunduk macam ni ke Ila. Cakap kau, aku benci kau macam tu. Aku tak suka kau. Lepas tu yang si Ila tu dia baca je. Yang lain semua dah macam seram semua kan. Kak, demi Allah Kak solat. Dia seru akak tu solat. Akak tu macam kadang-kadang dia macam terjaga, kadang-kadang dia kena balik. Lepas tu dia bangun tau. Dia bangun nak solat. Lepas tu diorang pun macam masing-masing nak pergi kat akak tu macam akak cuba solat Kak. Baca ni, baca tu kan. Lepas tu dia cuba solat tau. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Macam tu dia marahkan. Dia tak kasih, dia marah. Dia tunjuk benda tu dekat depan sejadah tu. Lepas tu macam tak boleh. Lepas tu
Akak boleh kak, ya Allah macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tu Kak Ila tu dia pegang tau. Dia tunjuk macam ni, dia Nak tak ajar lah, Nak dia macam nak guide lah, nak guide. Lepas tu alhamdulillah lancar tau baca Al-Fatihah. Lepas tu start dia nak rukuk tu, tiba-tiba laju. Macam tu. Semua dah ya Allah seram gila. Lepas tu diorang dah tak boleh handle. Sebab semua perempuan yang tu takut kan. Lepas tu nasib baiklah salah seorang daripada roommate kat situ, mak bapak dia macam berubat jugalah. Boleh berubat. So call lah mak bapak dia. Ni apa member kena rasuk ni, takut ni waktu dah maghrib macam ni kan. Lepas tu mak bapak dia datang and dia berubat-ubat. Dah alhamdulillah okey. Sejak daripada tu memang mak bapak akak sini tu tak kasih duduk situ lah. Dia suruh balik rumah, duduk kat rumah je. And then akak tu cerita lah. Dia kata masa tu kan akak tengok Ila kan, akak benci sangat dengan Ila. Lepas tu bila Ila pegang akak rasa panas. Panas sangat dia tu. Lepas tu dia macam tak boleh dekat. Tak tahu lah sebab apa, Allahu'alam kan. Tapi macam kat situ nak tunjuk yang siapa yang paling orang kata percaya dengan ayat-ayat Allah. Sebab tu memang benda tu memang Lindung lah. Yang berpegang dengan ayat Quran kan. Itu dia. Wah. Seram. So macam like maghrib kena tutup tingkap. Betul lah, waktu tu cakap kan, maghrib jangan keluar rumah. Jangan main kat luar. Tutup pintu, tutup tingkap. Sebab kita tak tahu benda tu kan. Betul. Dan masa tu, Kakak Ila tengok tak muka dia masa tengah meracau tu macam mana? Ke ada muka dia, muka biasa je ke? Muka biasa je. Cuma dia punya tingkah laku dia. Akak yang kena rasuk tu, dia cakap juga waktu tengah solat tu sebenarnya banyak orang keliling dia macam jangan solat lah macam tu. Yang macam halang cakap, dia solat. Macam tak payah. Lepas tu ada juga yang macam macam waktu dia kena kena macam kacau-kacau. Macam sepatutlah dia jadi macam Astaghfirullahaladzim. Tu dia macam like dia in between herself dengan ada gangguan kan. Jadi itulah dia. Itulah cerita masing-masing Kakak Ila duduk dekat rumah sewa tu lagi ke? Dah pindah juga? Kakak Ila pula aku cakap. Salah. Kakak Kamar duduk dekat rumah sewa tu lagi dah ke? tak dah. Dah. Kira ini cerita Dah lama. dah lama lah kan. Okey. Alright. Ni ada budak ke kat sini? Ada budak ke? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Boleh buka lampu ke? Boleh buka lampu tak korang? Kita buka lampu dulu boleh ke? Buka lampu. Mungkin Ni kan ada ruang. Ha? Ni kan ada ruang. Oh. Ruang apa? Kecil je. Kita nak baca dulu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okey. Ya. Buka ya. Come on, please. Okay. Tak nampak. Sekejap. Okay. Kita Ada lampu ke lampu? Kita closing dah. kita Closing kan? Closing dah. Closing. Okay, tak Kalau apa. selesa buka lampu. Kalau nak buka lampu, tak macam. kita buat closing. Kita buat closing lah sikit je. Okay. Tak, lampu nak stop. Kita biar macam ni je ke okey tak? Buka. Buka je. Buka. Okey, kita buka je. Okey, bismillah. Right. So itu saja kita untuk Seismik Seram jam 12 edisi Rumah Sewa. Masih orang. Jadi kita nak terima kasih dekat panel kita iaitu Kamarina Hashim Dan juga dan juga Ash Nordin kerana Welcome, sudi welcome. Tak minta. Okay, kita terima kasih kepada Kamarina Hashim kerana sudi join kita orang untuk Seismik Seram jam 12 hari ini dan juga Ash Nordin. Welcome. Dan korang jangan lupa Kamarina Hasim juga ada YouTube beliau, boleh follow dan juga subscribe Kamarina Hasim.
Dan korang nak, kalau ada cerita-cerita yang seram nak korang nak cadangan apa nak bagi tahu, boleh share dekat Komen kat bawah. Okay. So itu saja, kita jumpa lagi dalam Seismik Seram Jam 12. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye. Dia julu kepala ke apa? Tak, dia kepala badan nampak. Dia kepala rambut. Dia lelaki. Budak. Budak. Itu saya cakap tadi tu. Nampak masalah begitu, dia bukan jatuh, yang terjatuh tu macam bergerak. Oi, Dia Izzah nampak. pusing. Tak Izzah yang nampak perasan. Yes, Izzah yes. pandang-pandang belakang. Macam itulah macam macam dia tak sedar hati tu. Kadang macam dia macam auto macam. Kamal yang boleh nampak ke apa? I mean, tak lah, ini first-time ke apa? Bukan rasa ingat lah. Tadi Nasha cakap apa ke? Tak ada, ingat je betul. Aku dengar orang cakap, masa nak bercerita, ada suara perempuan, tapi tak cakap, dia macam macam tu. Aku terus macam I nampak you macam I pandang Nasha. Tengok macam you sambil buat kerja ke bercakap ke kan. Buat tahu je lah.